Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Apa khabar semua tuan-tuan puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah semua sihat. Alhamdulillah. Pagi ni Bi khair, Ustaz. ya. Apa dia? Mana bi khair. Bi khair, alhamdulillah, insya-Allah. Khair, alhamdulillah. Baik. Nak cakap Arab pula. Cakap Arab kena dengan Haji Abu Hassan, dengan Haji Abu Hassan. Baik. Baik, alhamdulillah. Semua ada? Siapa yang ada? Sebut nama? Ma'ruf. Dr. Ma'ruf ada lagi? Saya ada Ustaz. Ada Dr. Oni ada lagi? Dr. Ma'akhir ada? Ada. Oh, hari ni tak kaya Huska? Tak kaya Huska ni? Makan kodok sikit, makan kodok. Tak sempat Ustaz, ada Tak kelas. sempat. Oh, baik. Masya-Allah, satu pengorbanan. Yalah. Yang lain-lain semua ada. Oh. Ajar Siti ada, apa lagi? Ramai ni. Okey, alhamdulillah. Nampaknya semua istiqamah dan bersemangat untuk belajar. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang dilakukan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah. Jadi kita nak sambung belajar pelajaran nahwu saraf ataupun kunci bahasa Arab. Nama berkunci, kunci maksudnya kita nak dapat kunci dan kita nak buka sendiri. Mana ada orang dapat kunci, beli kunci, simpan. Kan? Kunci untuk apa? Untuk diguna untuk dibuka segala benda yang terkunci. Sekarang ni benda apa yang terkunci? Ilmu terkunci, ilmu tauhid terkunci, ilmu fiqh terkunci, ilmu tafsir, ilmu hadis terkunci. Sebab kita nak buka tak boleh. Kunci tak ada. Sekarang ni kita nak belajar kunci dah. Bila ada kunci, kena buka masing-masing. Jangan dapat kunci simpan pula. Baik. Alhamdulillah, malam kita belajar tentang marfu'at. Marfu'an maksudnya marfu'atil asma, jenis-jenis isim yang dibaca dengan rafa'. Jenis-jenis isim yang dibaca dengan rafa' ada beberapa jenis. Di antaranya adalah ada berapa? 4. Sab'atun, ada 7. 7. Ada 7. Jenis-jenis isim yang dibaca rafa' ada 7. Yang kita belajar malam tu dia. Alhamdulillah. Jadi yang pertama fa'il. Fa'il bermaksud orang yang melakukan perbuatan. Itu fa'il. Nanti bila kita pergi pada contoh-contoh, tuan-tuan kena faham betul-betul. Okey, bila sebut fa'il mesti baca dengan baris rafa'. Apa dia baris rafa'? Iaitu dhammah ataupun tanda-tanda yang lain. Yang kita belajar dulu. Tanda rafa' ada 4 yang kita belajar dulu, iaitu dhammah dan juga pengganti dhammah. Tuan-tuan boleh semak balik tanda rafa' ada 4 tu. Kemudian isim apa lagi yang dibaca rafa'? Iaitu maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tak disebut nama fa'ilnya ataupun disebut sebagai fa'il bina majhul, fi'il bina majhul. Jumpa perkataan yang mula dengan dhammah awal, kasrah sunnah akhir, itu dipanggil fi'il bina majhul. Biasanya kalau fi'il bina majhul, tentu di situ ada maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh. Ada
Maf'ul yang tak disebut pembuat dia. Contoh macam dalam Quran sebut kutiba, difardukan. Duriba, dipukulkan. Pembuat dia disembunyikan. Siapa yang pukul tu disembunyikan. Kalau ayat kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Orang yang memfardukan tu disembunyikan. Siapa yang memfardukan di situ ialah Allah. Sebab tu kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa. Tiba-tiba difardukan. Siapa yang memfardukan? Siapa yang mewajibkan? Allah. Allah memfardukan, mewajibkan ke atas kita semua berpuasa. Jadi mula dengan perkataan kutiba. Kutiba tu nama dia fi'il bina majhul. Fi'il yang disembunyikan pembuat. Nanti kita akan lebih detail tak cuma terang apa dia maf'ul lazi lam yusamma fa'ilu. Sebab tu baca dia kutiba alaikumussiyamu. Kan? Kutiba alaikumussiyamu. Sepatutnya kutiba alaikumusiyama. Baik, tak apa. Seterusnya wal mubtada. Mubtada pun baca dengan rafa'. Mubtada apa dia Ustaz cakap malam? Permulaan cerita. Permulaan cerita, betul. Mubtada adalah permulaan cerita. Semalam Ustaz dengar ada bagi jawab satu contoh. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Yang tu baru Ustaz dapat jawapan, iaitu Allah dikira sebagai mubtada. Akbar tu isim, dia panggil isim tafdhil, dikira sebagai khabar. Pemula cerita dan pelengkap cerita. Sebab tu terjemahan dia, kalau nak secara lengkap lah. Bermula Allah SWT itu ialah yang terlebih besar, yang terlebih agung, yang terlebih hebat, terlebih sempurna, terlebih berkuasa. Itu terjemahan Allahu Akbar. Sebab Allahu disebut sebagai mubtada. Mubtada ni pembuka cerita, pemula cerita. Bermula Allah SWT itu akbaru, ialah yang terlebih hebat, yang terlebih kuasa, yang terlebih besar, yang terlebih agung. Apalah nak letak makna apa pun tak apa. Akbar ni memberi maksud yang terlebih sempurna. Jadi terjemahan dia bermula. Bermula tu mubtada, akbar tu khabar. Sebab tu baca akbaru. Baca ru sebab dia termasuk dalam khabar. Khabar. Mubtada dan khabar. Allah tu mubtada, akbaru tu khabar. Mubtada khabar mesti baca dengan rafa'. Sebab tu baca dia Allahu Akbaru. Mana ada orang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada, salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Itu contoh. Dan akbaru tu termasuk isim apa? Masuk. Isim tafdil. Alhamdulillah. Isim tafdil. Yang sama macam isim tafdil, macam a'lamu, terlebih mengetahui. Ahsanu, terlebih elok. Akramu, terlebih mulia. Ajhadu, terlebih bersungguh-sungguh. Itu maksudnya isim tafdil. Dia kataan isim tafdil ni bunyi dia macam tu. Afdalu, akramu, a'lamu. Okay. Seterusnya isim yang marfu'at, iaitulah isim kana dan saudaranya. Isim kana. Sebab kana ni tugas dia rafa' isim, nasab khabar. Ingat tulis. Tugas kana, nasab isim dan rafa' isim, nasab khabar. Ustaz ulang lagi. Tugas kana ialah nasab, tugas kana adalah rafa' isim, nasab khabar. Atas khabar. Rafa' isim, nasab khabar. Nasab. Itu peranan kana. Saya ulang lagi.
Peranan kana adalah rafa' isim, nasab khabar. Nanti ada contoh kita akan bagi perempuan. Contoh dah Ustaz ingat kan. Macam kita kata kana Muhammadun qa'iman. Kana Muhammadun qa'iman. Itu cara bacaan dia. Kana Muhammadun qa'iman. Adalah Muhammad ialah orang yang berdiri. Itu kalau nak tulis contoh tu. Situ pun ada. Situ ada kana Muhammadun nabiyan. Saya tak terang banyak. Saya cuma nak tunjuk contoh. Kata peranan kana itu rafa' isim, iaitu Muhammadun tu isim. Muhammadun tu isim, nabiyan tu adalah khabar. Sebab tu Ustaz kata peranan kana rafa' isim iaitu Muhammadun dan nasab khabar iaitu nabiyan. Muhammadun tu mubtada, nabiyan tu khabar. Sebab peranan kana rafa' isim, rafa' isim, nasab khabar. Rafa' isim, nasab khabar. Okey, betul tu? Muhammadun tu isim kana, nabiyan tu khabar kana. Muhammadun tu jadi apa? Mubtada. Nabiyan tu jadi khabar. Kalau nak terjemah betul-betul dia macam ni. Adalah bermula Muhammad itu nabiyan, ialah seorang nabi. Itu terjemah yang lengkap lah. Kana adalah Muhammadun, bermula Muhammad itu nabiyan, ialah seorang nabi. So peranan mubtada khabar ni dia ada bermula, dia ada ialah. Itu kaitan mubtada khabar. Adalah bermula Muhammad itu ialah seorang nabi. Dan mubtada khabar dia kena terjemah lengkap begitu. Kalau makna mafhum kita kata Muhammad tu nabi. Macam tu je. Dia ada pemula cerita, dia ada pelengkap cerita. Muhammad tu nabi. Okay. Kita faham? Kita boleh faham. Ini nak terjemah secara lengkap. Adalah bermula Muhammad itu ialah seorang nabi. Itu lengkap tu. Tapi makna dia punya macam klasik sikit lah. Kan? Sebab kita nak lengkapkan mubtada, nak lengkapkan khabar, kena ada bermula dan kena ada ialah. Bermula tu permulaan cerita, ialah tu dia melengkapkan apa cerita yang tadi tu. Habis. Wa khabaru dan khabar inna dan saudaranya. Ini pun termasuk yang dibaca dengan rafa'. Khabar inna dan saudaranya. Bermaksud ada perkataan-perkataan lain lagi lah. Khabar inna pun baca dengan rafa' dan saudaranya pun tugas dia akan baca dengan rafa'. Mana contoh tadi? Contoh tadi mana? Tunjuk yang tadi saya nak ambil satu contoh. Yang kata khabar inna dan saudara tu. Tengok yang depan tu. Khabar inna dan saudara. Ambil satu yang. Nanti baru kita detailkan. Okay. Inna tugas dia ialah nasab isim, rafa' khabar. Dia agak berbeza dengan kana tadi. Kana rafa' isim, nasab khabar. Inna nasab isim, rafa' khabar. Nampak tak perbezaannya? Ada ke tak ada ni? Ada. Ada. Ada, tapi tak nampak tu Ustaz ni. Tak nampak lagi. Tak nampak Ustaz kata apa? Besarkan dia punya tu, skrin tu. Sebab Skrin saya mana? tak boleh besarkan lah. Touch screen. Touch Touch screen. screen pun. Lepas tu, channel tarik naik, tarik keluar. Yang Ustaz punya ni? Tak, bukan. Yang masing-masing masing-masing lah. punya skrin. Okey. Okey. Bukan tak Yang ni dah nampak. okey dah. Bukan tak nampak warna carta tu. Tak Ustaz, nampak maksud- keterangan. tak nampak beza. Itu maksud dia. Oh, Okey. Sorry. Ustaz faham ayat tu, Ustaz faham. Sebab Ustaz guna kaedah ilmu juga.
Macam kita kata kat kawan kita, kau tak nampak ke kan? Padahal benda kat depan, tak nampak. Maksudnya kita nak tanya dia, kau tak faham ke? Macam tu maksudnya kan? Kan? Jadi maknanya bahasa tu dia memberi maksud yang berbeza dari Nampak hati Ustaz, dari hati. dari hati. Kadang-kadang kita tanya kawan tu, kau tak dengar ke? Kan kita, kau tak dengar ke? Sebenarnya kita nak supaya dia kau tak faham ke, itu maksud dia kan? Tu. Satu bahasa tu dia memberi satu gambaran kepada kita. Ada maksud yang tertentu yang kita maksudkan. Berbeza maksud Ustaz. Ya? Berbeza maksud. Ya, betul. Tu. Jadi kita mengaji bahasa ni, kita kaya bahasa insya-Allah. Okay, yang tadi yang kita tak nampak tu maksudnya dari segi perbezaan tu. Okey, mari Ustaz terang. Cuba tengok kana. Kana depan dia isim baca rafa'. Kana Muhammadun. Kemudian nabiyan baca dengan nasab, nabiyan. Jadi tugas kana rafa' isim, nasab khabar. Inna pula tugas dia nasab isim, sebab tu Muhammadan. Dan rafa' khabar nabiyun. Nampak tak perbezaan dia? Mudah sangat tu. Itu dia. Alhamdulillah. Jadi perbezaan dia apa? Yang satu yang kana tu dun. Tanwin depan. Yang ayat kalimah kedua tu tanwin baris atas. Okey. Yang inna ni Muhammadan baris depan, baris atas. Kemudian tu baru baris hadapan. Okey. Itu kefahaman, alhamdulillah. Secara lengkapnya kita kata tugas kana murafa'kan isim, menasabkan khabar. Itu lengkap jawapan tu. Tugas inna menasabkan isim, murafa'kan khabar. InsyaAllah baik. Tinggal dulu. Yang penting ingat takrif tu. Seterusnya yang melibatkan isim-isim yang dirafa'kan adalah tabi'il marfu'. Tabi'il marfu' dia ada 4 jenis. Iaitulah an-na'tu. Na'at semalam Ustaz kata apa na'at? Sifat. Sifat bagi sesuatu tu dengan na'at. Bila na'at dia mesti baca dengan rafa'. Contoh yang Ustaz bagi semalam apa dia? Allahul okey. Okey. Na'at maksudnya sifat. Macam contoh Ustaz bagi Allahul Azim, baca dengan bawah hujung. Allahul Azim. Allahul Azim. Yang last kali huruf mim tu baca dengan apa? Azim. Azimu. Dhammah. Ya, dhammah sebab dia rafa'. Sebab dia na'at. Azimu mana na'at. Bila na'at dia kena baca dengan rafa'. Terjemahannya Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Hebat, Allah yang Maha Sempurna, Allah yang Maha Agung. Ada macam-macam lah kita boleh senarai Al-Azim tu. Dia na'at dia mesti baca dengan rafa'. Allahul Azim. Contoh makhluk pula macam kita kata yang Ustaz bagi semalam, al-baitu kabiru. Rumah yang besar. Al-baitu sari baca dengan dhammah juga. Rumah yang kecil. Al-baitu wasi'atu, rumah yang luas. Dia mesti baca dengan dhammah di belakang sebab dia na'at. Okey. Na'at mana sifat? Tak. Ya. Apa maksudnya na'at tu? Na'at ni mana sifat? Sifat. Sifat. Sebab tu dalam bahasa nahwu dia kata na'tun au sifatun. Na'at ataupun sifat, benda yang sama aja, cuma sebut berbeza. Yang terjemah yang itu na'at lah tu. Okeylah. Dalam Quran kalau kita jumpa sifat-sifat Allah tu semua na'at. Na'at dia mesti mengikut baris tuan dia. Kalau Ustaz bertanya Ustaz, Ya. kalau sifat tu warna,
Termasuk Lembu kuning tu kan. ya. Itu contoh-contoh makhluk. Lembu yang kuning. Baqaratu safra. Dia mesti bacaan kuning tu mesti mengikut kepada lembu tu kan. Safra'u. Jaga. Okey. Tak apa, nanti kita akan belajar tajuk lain lagi. Dia ada mudhaf ilaih itu kemudian. Faham tak lu? Okey. Kemudian yang kedua daripada tabiq marfu' iaitu ataf. Apa ni daripada ataf? Ataf ni sambungan. Nyambung. Dia penyambung, sambungan percakapan, sambungan cerita, sambungan kisah. Itu ataf. Ataf ni biasanya dengan dia ada huruf ataf ada 10 semua, ada 10. Salah satu dia adalah huruf waw. Huruf waw, huruf fa ataupun kataan au, kataan thumma. Itu kita akan belajar kemudian. Ada 10 jenis perkataan yang mengisyaratkan ataf. Dia bila ada waw, maknanya cerita tu belum selesai lagi. Dia ada kaitan. Bila ada fa, dia ada kaitan, dia panggil ataf. Ataupun dalam Quran kita jumpa au. Allah sebut baca ayat tu kemudian ada au tu maknanya dia masih lagi dalam cerita yang sama, dia belum selesai sebab tu ada au. Dia panggil ataf. Ataupun perkataan summa. Ada dalam Quran summa? Kemudian. Kemudian. Bila ada perkataan kemudian bermaksud cerita tu belum selesai. Allah masih lagi mengaitkan dengan kisah sebelum. Summa. Itu banyak ataf. Ataf ni mana? Penyambung. Dia sedang menceritakan kisah yang sama belum selesai lagi. Itu mana? Ataf. Taukid. Penegasan. Penegasan. Yang biasa kita jumpa penegasan ni dengan inna lah. Inna kan? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, penegasan. Dan taukid ni dia ada banyak huruf. Ada inna, ada huruf lam saja, lam taukid kan. Lam laqad, kadang-kadang dia double sekali lam dengan qad. Laqad sesungguhnya. Kadang-kadang dia ada taukid dengan nun sakilah, nun yang bersyaddah di belakang. Faqad. Faqad pun sama. Fa tu fa mana maka, qad tu qad. Qad taukid tu, qad taukid. Jadi taukid ni dia boleh masuk, senang kita kata penegasan. Penegasan. Bila kita jumpa dalam Quran inna tu penegasan. Kita jumpa dalam Quran qad aflahal mu'minun. Apa maksud dia? Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Artinya Allah bagi penegasan, suruh kita perhati betul-betul apa yang Allah maksudkan. Allah mula dengan sesuatu benda yang meyakinkan kita. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya, Allah tegahkan dulu. Macam kita lah, macam orang yang jadi yang menyampaikan motivasi, dia nak tarik perhatian audiens dia akan sebut benda-benda yang tarik perhatian dulu. Kemudian baru dia cerita benda-benda poin-poin penting. Pertama sekali dia akan tarik perhatian dulu. Macam itulah Allah SWT guna konsep Quran iaitu Allah tarik perhatian dulu. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang yang beriman. Kita pun apa dia? Siapa dia yang berjaya orang beriman macam mana? Baru Allah sampaikan ciri-ciri dia. Orang yang solat dia khusyuk, orang yang tidak lara dalam percakapan, orang yang jaga maruah dan sebagainya. Dan senarai yang banyaklah seorang mukmin tu. Jadi itu panggil taukid yang mula-mula tadi. Ustaz. Ya. Ni macam mana nak kaitkan taukid dengan i'rab tu? Sama ada rafa, apa kaitan dia? Okey. Pertama sekali kita kenal nama-nama dulu. Qa tu apa dia? Qa tu panggil taukid sesungguhnya. Kemudian qad aflaha tu ada fi'il kan. Dia panggil isim tafdil. Isim tafdil aflah mana
terlebih ataupun aflah ni memang terlebih terlebih berjaya, mana terlebih mendapat kejayaan. Sebab tu terjemah dia qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya kan. Di situ dah berlaku i'rab. Kan dia tak boleh baca qad aflahu, tak boleh. Dia kena qad aflah sebab dia isim tafdhil. Dia kena baca dengan kaedah asal aflaha. Al-mu'minun situ dia jadi i'rab dia. Sesungguhnya telah berjayalah oleh orang-orang yang beriman. Dia jadi fa'il kan. Telah berjayalah oleh orang-orang yang beriman. So maknanya di situ bila kita letak nama-nama i'rab tadi, situlah berlakunya surah ataupun dia panggil i'rab tadi. Kita dapat letak qad tu apa dia, tahqiq, aflah tu apa dia, isim tafdhil, al-mu'minun tu apa dia, fa'il. Jadi kita kaitan ni lah kita dapat sebut nama-nama namu dia. Jadi soal Ustaz, yang kalimah yang mana yang kena rafa' tu? Ikut taukid tadi tu. Oh, yang tadi tu. Itu soalan tu. Kalimah yang mana yang kena kita bariskan dengan apa tu? Rafa'. Okey, kita kena pergi pada tajuk dulu. Sebenarnya Ustaz belum masuk tajuk lagi. Belum masuk yang fokus. Yang tu dia punya rencah-rencah dia. Ustaz nampak contoh tu Ustaz sebut jelah. Okey. Kalau yang betul-betulnya yang taukid tu inna lah, inna. Inna. Nanti sampai contoh Ustaz tunjuk lah. Okey insya-Allah. Cuma faham sekarang ni na'at tu sifat, atau tu hubungan cakap, hubungan cerita, taukid tu penegasan. Faham itu dulu. Kemudian yang berikutnya apa dia? Badal. Badal ni ganti. Ganti. Tu kata contoh tak main lagi tu saya tak boleh tunjuk. Ada contoh nanti boleh tunjuk. Okey. Sekarang ni kenalkan dulu. Badal mana? Ganti. Kataan yang nama badal tu dia mesti baca dengan rafa'. Na'at tadi baca rafa', ataf kena baca rafa', taukid kena baca rafa', badal kena baca rafa'. Badal kena baca rafa'. Okey. Barulah kita nak pergi kepada contoh. Sekarang tengok betul-betul. Satu persatu. Semalam Ustaz hurai fa'il kan? Jangan ubah skrin tadi. InsyaAllah. Okey, semalam Ustaz dah hurai tentang fa'il. Dah nampak lah. Qama Zaidun. Fokus kita adalah isim yang dirofakkan itu Zaidun. Zaidun jadi apa? Zaidun dia isim. Isim. Dan i'rab jadi Fa'il. Itulah i'rab. I'rab ni mana kita letak nama dia. Zaidun i'rab jadi fa'il. Bila sebut i'rab jadi fa'il, mesti baca dengan rafa'. Tu. Nanti orang tanya kita, qama tu apa? Qama tu fi'il madhi. Zaidun i'rab jadi apa? Zaidun i'rab jadi fa'il. Tu jawapan i'rab. Yang apa ni? Datuk Akhir tanya tadi. Mana i'rab? I'rab tu ialah Zaidun i'rab jadi fa'il. Fa'il mesti baca dengan rafa'. Rafa', tanda rafa' di sini adalah vari apa? Dhamma, selesai. Sebab apa baca dhamma? Sebab ada isim mufrad. Isim mufrad, selesai kat situ. Banyak benda nak kena ingat dekat dia tu. Pertama, qama fi'il madhi. Yang kedua, Zaidun jadi fa'il, i'rab jadi fa'il. Sebab apa baca, mana tanda rafa' dia? Dhamma. Kenapa dhammah yang ditanda bagi dia? Sebab ada isim mufrad. Selesai. Okey, habis. Yang kedua Ustaz dah urai semalam, qama Zaidan ni. Itu pun fi'il fa'il. Tapi kenapa Zaidan ni baca Zaidan ni? Kerana dia isim tasnya. Isim tasnya i'rab dengan isim tasnya tanda rafa' dia apa dia? Rafa' dia Kasrah. Tanda rafa' dia nun.
Isim tasniah tanda rafa' dia a. Tak tahu Ustaz. Dah ada clue tu. Tambah sikit lagi. Dun. Alif. Alif. Tanda rafa' dia alif sebab dia isim tasniah. Okey, tuan-tuan ingat tak? Dulu Ustaz kata i'rab ni ada dua jenis. Pertama, i'rab dengan huruf dan i'rab dengan Baris. baris. Ingat tak ingat ilmu tu? Ingat insya-Allah. Mari kita sambung-sambungkan ilmu yang dah mengaji dulu. Jangan lupa. Sambung-sambungkan perlahan ilmu yang kita dah mengaji. Jadi i'rab ada dua jenis. Pertama, perubahan akhir kalimah dengan baris dan ada kalanya perubahan akhir kalimah dengan huruf. Yang pertama tadi perubahan dengan baris sebab isim mufrad. Yang kedua perubahan dengan huruf sebab isim Tasniah. ya. Tengok yang bawah pula. Qama Zaiduna. Sini qama fi'il madhi, Zaiduna jadi apa? Jadi Fa'il. fa'il hukum dia Rokok. rafa' mesti dengan tanda rafa'. Mana tanda rafa' dia? Wow. Wow, macam tu lah. Jadi tanda rafa' dia adalah wow. Sebab apa tanda rafa' dia wow? Sebab Zaiduna adalah Zakar. sebab dia Zakar. jama' Zakar. Salim. Alhamdulillah. Tambah seorang sikit Seorang sebut jama'. Tanya Ustaz boleh? Boleh. Yang qama Zaidan itu segi makna apa maknanya Ustaz? Telah berdirilah oleh dua orang yang bernama Zaid. Telah berdirilah oleh dua orang yang bernama Zaid. Oh, mana dua Zaid kan? Dua Zaid. Dua-dua nama Zaid. Oh, okey. Ini sekadar contoh je lah kan. Ya, betul. Jadi bila dapat makna tu Nama sama. boleh bermakna sendiri kan. Okey, Ustaz tanya, qama Zaid itu makna apa? Berdiri. Cuba terjemah mengikut yang lengkap. Yang klasik betul apa? Qama Zaidun. Telah berdiri ramai. Telah berdirilah oleh Zaid. orang. Okey. Oleh ramainya Zaid. Ustaz dengar doktor ni sebut betul. Telah berdirilah oleh Zaid. Yang lain pun betul, tapi Ustaz terdahulu dengar doktor ni. Telah berdirilah oleh Zaid. Okey, qama Zaidani. Telah berdiri dua orang Zaid. orang yang Betul. bernama Zaid. Semua betul. Telah berdirilah oleh dua orang bernama Zaid. Nampak? Ada telah, ada oleh. Itu dia panggil fi'il fa'il. Kita kena pandai mengguna terjemah bahasa oleh, bahasa telah, bahasa oleh. Sebab dia fi'il fa'il. Walaupun bunyi macam klasik sikit, tapi itulah yang mengkuatkan bahasa Arab kita. Jangan kita rasa alah payahlah terjemah macam orang zaman dulu je. Oleh bermula akan payahlah. Tak. Sebenarnya itulah mentahkikkan pemahaman bahasa Arab kita. Kemudian kefahaman tu tak apalah tuan-tuan nak faham secara cepat tu tak ada masalah. Tapi faham secara kunci bahasa Arab tu penting. Sebab tu Ustaz terjemah telah berdiri oleh Zaid. Telah berdiri oleh dua orang bernama Zaid. Telah berdiri oleh beberapa orang bernama Zaid. Faham dia lebih mentahkikkan pemahaman bahasa Arab kita. Faham tak maksud Ustaz? Kan? Faham. Ya, InsyaAllah. insya-Allah nak. Kalau nak faham kata sebentar lalu boleh juga. Zaid telah berdiri. Dua orang Zaid berdiri. Beberapa orang Zaid berdiri. Boleh juga, tapi itu kefahaman. Kita cuma nak ambil secara nahu soroh, secara detail. Secara tepat. Secara tepat. Baik. Seterusnya pergi kepada yang bawah tu. Qamat muslimatun. Telah berdirilah oleh Semua perempuan Islam. telah berdirilah oleh Seorang perempuan. muslimatun. Jamak. Tadi ada Ustaz dengar ada seorang. Lepas tu jamak pula. Yang mana satu? Semua. Jamak Ustaz. Berdirilah oleh semua perempuan Islam. Semua perempuan Islam. Ya, baik. Tak apa. Ustaz tak cam suara tak apa. Jangan takut. Jangan bimbang. Tak ada. Ustaz kenal suara yang Ustaz kenal aja. Tapi kalau Hajar Roziah tak boleh lari. Ustaz kenal. Baik. Tak apa. Gurau-gurau. Ustaz. Apa dia?
Tak apa, Haji Lah, tak Ustaz kena Haji Lah. Okey. Tak apa. Walaupun Ustaz tak kena jawab juga, tak ada masalah. Yang penting kita belajar sama-sama, insya-Allah. Okey. Qamat muslimatun bermaksud telah berdirilah oleh beberapa orang perempuan yang Islam. itu orang lengkap. Telah berdirilah oleh beberapa orang perempuan yang Islam. Baru lengkap. Jadi di situ muslimatun i'rab jadi fa'il. Tanda rafa' dia apa ya? Apa? Tanda rafa' dia adalah alif. Rafa' dia adalah dhamma. Tanda rafa' dia adalah dhamma. Tanda rafa' dia adalah dhamma. Muslimatun jamak muannas salim. Kenal kat mana kata jamak muannas salim sebab ada alif dan ta. Nak kenal jamak muannas salim ada alif dan ta. Cuma sekarang ni tanda rafa' dia adalah dhammah. Qamat muslimatun bermaksud telah berdirilah oleh beberapa orang perempuan yang Islam. Okey. Yang bawah ni Ustaz nak tanya makna apa? Qama rijalun. Telah berdiri seorang lelaki. Telah berdiri Seorang lelaki. seorang lelaki. Okey, yang lain pula? Telah berdiri oleh semua lelaki. Itu dia. Yang mana satu? Semua tak? Semua. Okey, sebab apa ada seorang, sebab apa ada semua? Semua Ustaz tak silap. Ubah dah jawapan. Beberapa. Jawapan pertama tadi ubah ke tetap stay kat situ ya? Telah berdiri ramai lelaki Ustaz. Ramai. Beberapa. Okay. Beberapa. Kalau seorang rajulun. Sekarang ni rijalun bermaksud Ramai. Jadi yang kita belajar dulu rajulani rijal. Rajulun seorang lelaki, rajulani dua orang lelaki, rijalun beberapa orang Lelaki. Di sini jamak apa? Taksir. Taksir. Ejaan rumi dia TAK. Taksir. Ejaan Jawi macam mana? Taksir. Takaf sinyara. Taksir. Apa maksud taksir? Bermaksud Pecahan Lain. terpecah. Terpecah. Terpecah daripada perkataan mufrad. Itu maksud terpecah. Dia terpecah langsung, dia macam terlari kaedah asal. Rajulani, rijal. Jadi macam berlain terus bunyi jamak dia. Kalau rajulani, rajuluna, bunyi sedap je kan? Rajulani, rajuluna. Sebut pun okey je, tapi rajulani, rijal. Berlain terus bunyi dia. Itu panggil terpecah daripada perkataan mufrad. Jadi jamak taksir. Jamak taksir ketika rafa' dengan Dhamma. Okey. Jadi terjemahan dia apa dia? Qama rijalun Telah berdiri oleh beberapa orang lelaki. Ya, lengkap. Alhamdulillah. Itu terjemahan lengkap. Kalau terjemahan biasa apa dia? Yang kefahaman. Ramai lelaki berdiri. Berapa orang lelaki telah berdiri? Berapa orang lelaki telah berdiri? Ya. Itu dia ikut kaedah nahwu dah. Kalau yang paling ringkas, yang cara kita nak faham mudah je apa dia? Semua lelaki berdiri. Semua lelaki berdiri. Tu okey. Itu terjemahan biasa yang macam tidak ada kaitan dengan nahwu. Tapi yang kaitan dengan nahwu, telah berdiri oleh beberapa orang lelaki. Itu kemas sikit. Berdiri oleh beberapa orang lagi. Sebab fi'il kena kata telah, fi'il madhi, rijalun fa'il, dia orang yang melakukan perbuatan kena terjemah oleh. Ya. Okey. Qama abuka, samalah. Cuba terjemah qama abuka. Telah berdiri bapa aku. Telah berdiri oleh bapa engkau. Bapa engkau. Bapa kamu. Bapa engkau, bapa kamu, bapaku. Yang mana satu? Semua boleh. Bapa engkau Ustaz. Kamu. Bapa engkau, bapa kamu. Bukan bapaku
Kalau bapa aku Abi. Abi. Kadang-kadang kita panggil orang Abi kan sekarang. Abi mana bapa aku kan. Abi, Umi ibuku. Dia suka orang panggil dia Umi. Kan siapa pun Umi. Mai kat Umi. Umi mana ibu? Ibuku. Anak dia yang kita panggil dia Umi siapa? Orang sebut Abuya, bapa aku Ustaz kan? Abuya. Itu gelaran manik gelaran macam kasih sayang lah Abuya. Ya macam Umi tadi kan, Umi. Dia daripada muda sampailah dia suka sebut Umi kan. Anak-anak dia panggil Umi. Kita pun Umi juga kat dia kan. Umi mana ibu? Ibuku. Ibu mertua apa? Baik. Kalau Umi ibuku, Abi bapa, ayah. Kalau orang bandar kata bapaku, Mamaku. Ayahku. Kemudian Mamaku. kalau orang kampung, Makku. orang kampung, Bapak. Ayahku. Abah. pak aku. Tu orang kampung. Ayahku standard lagi. Bapakku. Tapi Ustaz pernah tengok satu keluarga tu, masa anak kecil-kecil, dia latih anak dia panggil abah. Saya lepas panggil. Lepas tu bila dah besar anak-anak, dia tukar gelaran. Pak aku. Ustaz pun pelik. Dulu panggil abahku, abah. Lepas tu pak. Lain macam ubah. Rupanya standard dah lari. Wallahu alam lah. Dulu elok je abah. Anak dia panggil kan. Lepas tu bila dah remaja, dah besar dah dewasa, panggil ke ayah dia pak aku. Pak. Lain macam bahasa. Tak apalah, masing-masing lah kan. Jawa. Lepas tu orang kampung kalau suami isteri pula, mula-mula tak apalah kan. Dia mula-mula dia makin ringkas kan. Mak kau. Mak pak. Daripada abang dari faham Ustaz. Bahasa Arab, bahasa Melayu kena pendek Ustaz. Mula abang, pasal faham. Lepas tu faham. Tak apalah, itu panggilan sebutan setempat, tak apa, tak ada masalah. Pakmu, makmu. Pakmu. Itu bahasa Sikh tu. Okey, tak apalah. Daddy and Mami Ustaz. Oh, itu bahasa mana tu? Itu orang KL. Okey. Semua panggil Daddy Daddy and Mami. Okey lah, tak apalah, panggil apa pun. Jadi ada kemesraan, alhamdulillah. Apa dia yang baik tu? Panggil Baba bagus tak? Dr. Maru cadang panggil apa? Baba. Okey. Ataupun Ba. Boleh tak? Ba saja. Ya, Ba saja. Sebab Ba tu bismillah Ustaz. Yang paling macam tak apa, terpulang masing-masing. Okey. InsyaAllah. Okey, masuk dalam topik dah balik. Mana tadi? Qama abuka. Cuba terjemah. Qama. Telah berdiri oleh bapa. Bapa kamu, bapa awak. Okey, selesai. Jadi qama fi'il madhi, abuka i'rab jadi fa'il. Mana tanda rafa' dia? Wow. Di sini i'rab dengan huruf, iaitu dengan waw, sebab dia isim apa? Abuka isim apa? Isim hamsah. Isim 5. Campur Arab dengan Melayu, isim khamsah. Saya ingat. Okey, boleh. Tapi Ustaz boleh tangkap isim khamsah, isim 5. Isim khamsah. Okey, isim 5 betul. Isim khamsah betul. Mana isim 5 i'rab dengan waw. Rafa' dengan waw. Habis. Qama Ahmadu. Terjemah? Telah berdiri oleh Ahmad. Telah berdiri oleh Ahmad. Qama tu fi'il Madi. Lama dah Ustaz tak tanya soalan ni. Qama tu fi'il Fi'il madi. Fi'il madi apa letak dia? Semua apa? Baris atas semua Ustaz. Semua baris atas. Di akhir dengan hamzah.
Nak kena fi'il madhi di akhir dah ada dah. Khamsah. Fathah. Betul. Itu jawapannya. Maknanya nak kena fi'il madhi akhir dia mesti fathah selama-lamanya. Tanya Ustaz. Ya boleh. Kenapa tak baca qama Ahmadun? Okey, terima kasih soalan tu. Dia tak boleh menerima tanwin. Itulah jawapannya. Belum Ustaz jawab dah ada jawapan. Alhamdulillah. Oh. Sebab Isim yang tak boleh menerima tanwin. Oh, yang macam Ahmad, Ihsan semua tak boleh tanwin lah. Ahmadu. Buat nama orang. Dia ada perkataan-perkataan tertentu yang tidak boleh menerima tanwin. Dia panggil ismul lazi la yansarif. Makkata, Ibrahim, Ahmada, Ahmadu, semua tu perkataan-perkataan yang khusus yang tak boleh terima baris tanwin. Dia hanya berubah dengan baris du, da, di. Macam tu je. Makkata, makkatu. Macam tu je. Dia tak boleh terima makkatun, makkatan, makkatin tak boleh. Ibrahiman, Ibrahimun, Ibrahimin tak boleh. Ahmadan, Ahmadun, Ahmadin tak boleh. Dia kena baca dengan du, da, di. Macam tu. Mamimu. Makkata, makkatu, makkati. Baik. Dia termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Jadi qama Ahmadu maksud dia apa? Telah berdiri Oleh Ahmad. Oleh Ahmad. Okey. Ahmad adalah isim yang tak terima tanwin. Di i'rab dia Ahmadu tu adalah fa'il. Topik kita asal jangan lupa iaitu fa'il. Fa'il hukum dia mesti baca dengan ra. Rafa di sini boleh berubah dengan baris ataupun berubah dengan huruf. Perubahan mesti di akhir. Zaidun ni tak apalah, Zaidun dah tu akhir. Zaidan ni mana akhirnya? Dah juga. Tengok sepadan alif itu akhir. Zaiduna mana akhir? Dal. Mana sepadan depan akhirnya? Waw. Waw tu akhir. Muslimah tu mana akhirnya? Akhir dia adalah akhir dia Alif. Alif dan ta tu tanda bagi jamak muannas salim. Di sini akhir dia adalah ta tu. Apa nama tu? Tanda bagi jamak muannas salim adalah dhammah. Kalau kita ambil yang paling asas sekali memanglah akhir dia ada mim kan, mim. Kan bagi perkataan mufrad mim muslimin kan, muslimun. Tapi untuk jamak muannas salim fokus kita pada akhir itulah tanda dia itu dhammah pada dhammah. Rijalun mana akhirnya iaitu huruf Lam. Jadi fokus ke akhirnya pada lam, perubahan baris. Abuka mana akhirnya iaitu huruf waw. Waw itu ba tu. Ba dan selepas dia itulah tanda rafa', tanda i'rab dia. Ahmadu mana akhirnya huruf Dal. Jadi i'rab nahwu ni dia lihat yang akhir. Walaupun ada huruf tambahan di depan, tapi itu bukan akhir, itu huruf tambahan. Yang akhir adalah kalimah asal. Itu akhir. Jadi nak tengok perubahan tu, tengok pada huruf yang akhir. Sama ada berubah dengan baris ataupun berubah dengan huruf. Tu dia. Minum dulu. Ustaz Ayub Ustaz mana? Certified Ustaz. Certified. Ya. Aduh. Enggak, aku tak minum enggak. Punya cawan tu minum tunggu rupanya. Okay. Ada soalan apa? Okay. Ada soalan tak? Siapa nak tanya apa? Jadual ni kan Ustaz. Jadual. Yang paling bawah sekali itu ismi ghairu apa? Ghairu munsharif. Munsharif tu maknanya apa tu? Yang tiada apa tu? Menerima tanwin. Oh, okey. Tiada menerima tanwin. Itu masuk ghairu munsharif. Okey. Okey. Okey ya.
Okey. Berapa orang yang ikut pengajian kita ni? Saja nak tahu lah. 31. Ramai 31, Ustaz. 21. Tak apa. 31. Maintain Ustaz. Maintain, alhamdulillah. Tak apa. Okey. Dia ada soalan tak? Barulah kita masuk topik yang kedua. Topik ni agak mencabar sikit. Naib fa'il. Tengok jadual dia. Naib fa'il ni lah yang disebut tadi, iaitu maf'ul ladzi lam yusamma fa'il. Maf'ul ladzi lam yusamma fa'il maksudnya maf'ul. Apa maksud maf'ul? Maf'ul maksudnya maf'ul ni mana yang kena Yang kena buat. Yang kena buat. Perbuatan kena dekat dia, itu maf'ul. Kalau fa'il orang yang Orang yang buat. Sebelum tu fi'il tu Perbuatan. Lepas tu orang yang buat. Lepas tu orang yang kena Orang yang kena buat. Ingat tiga ni. Perbuatan, orang yang buat, orang yang kena buat. Ingat jadual ni. Memang penting. Okay, sekarang ni kita nak bincang yang kena buat. Disebut maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebut pembuatnya. Contoh macam kutiba yang Ustaz kata tadi. Kutiba mana difardukan. Apa lagi yang Ustaz kata tadi? Kutiba. Duriba. Ada dalam contohnya. Duriba mana dipukul. Mari kita kaji. Maf'ul lazim sama fi'lu ni disebut juga sebagai naib fa'il. Nama dia sama. Nak sebut maf'ul lazim lain sama fi'lu boleh panjang sikit. Nak sebut ringkas naib fa'il. Ganti fa'il. Naib mana naib? Naib fa'il. Dalam bahasa kita pun sebut naib presiden. Pengganti pengganti ketua kan. Naib fa'il, pengganti fa'il. Apa maksud pengganti? Maksudnya bila pengganti ni dia boleh guna tak apa-apa yang ketua dia guna? Boleh. Betul undang-undang dia begitu. Macam timbalan Perdana Menteri lah gitu. Perdana Menteri tinggal timbalan. Timbalan tu dia boleh guna tak apa-apa yang ketua dia guna dulu? Boleh. Okey, betul. Betul. Cuma dia pangkat dia timbalan. Macam ni sekarang tak ada timbalan. Sekarang tak ada timbalan Perdana Menteri, tak ada. Oh, tak ada. Okay. 3 timbalan. Oh, 3. Kanan tu timbalan Ustaz kan? 3 orang kanan. 3 orang kanan. Tak apa. Itu topik lain kan. Okey. Ustaz nak cerita naib tu. Pengganti fa'il mana dia boleh guna apa yang fa'il guna. Fa'il yang kita bincang asalnya adalah dia kena baca rafa'. Jadi naib fa'il dia mesti baca dengan rafa' juga. Naib fa'il itu sebenarnya maf'ul. Tapi dia tak guna baris maf'ul, tapi dia guna baris fa'il. Sebenarnya baris maf'ul sebenarnya kena baca nasab. Baris maf'ul yang sebenar nasab. Contohnya darabtu Zaidan. Telah pukul oleh aku akan Zaidan. Daraba fi'il, tu fa'il, Zaidan maf'ul. Ingat, fi'il fa'il maf'ul. Fi'il daraba, tu fa'il, Zaidan maf'ul. Mesti baca dan maf'ul. Tiba-tiba dalam kes ini kes naib fa'il, duriba Zaidun. Duriba Zaidun, dipukul Zaid. Nampak tak terjemahan dia? Ustaz sebut sekali ya, nanti yang lain-lain cuba terjemah sendiri ya. Duriba Zaidun, dipukul akan Zaid. Sepatutnya bila sebut akan Zaid kena baca pakai nasab lah sebab dia maf'ul. Tapi tak, dalam kes ni dia jadi naib fa'il. Bila naib fa'il, dia menggunakan hak fa'il. Apa dah fa'il? Fa'il dia kena rafa' dengan dhammah. Untuk isim mufrad, rafa' dengan dhammah. Maka digunalah alat-alat yang fa'il guna. Duriba Zaidun. Tapi terjemahan dia dipukul akan Zaid. Jadi duriba tu namanya
Apa dia? Beza kalau dipukulkan Zaid atau dipukul oleh Zaid ya? Sama Ustaz kan? Macam mana? Satu lagi. Dipukul oleh Zaid atau dipukul akan Zaid. Sama mana kan? Kalau nak kata dipukul oleh Zaid, itu tak boleh guna duriba. Kena kata daraba. Oh. Dah nampak dah. Lagi sekali. Kalau nak kata dipukul oleh Zaid, terjemahan macam fi'il min majhul, tapi sebenarnya kena kata daraba Zaidun baru boleh terjemah dipukul oleh Zaid. Sebenarnya terjemah dipukul tu tak tepat dah. Telah pukul oleh Zaid baru tepat. Kalau Telah pukul oleh Zaid. Kalau telah pukul oleh Zaid, kena guna perkataan daraba Zaidun. Faham tak? Kalau nak guna yang sekarang ni, kena duriba Zaidun, dipukul akan Zaid. Allahu Akbar. Bahasa Arab hebat sungguh. Nampak tak? Ya. Tapi itu pun still dia fi'il madi Ustaz ya. Dia akan pukul, mana belum pukul lah. Dia masih fi'il madi lah tu ya. Masih fi'il madi, cuma dia nama bina majhul. Telah. Apa dia tadi? Ada soalan tadi tengah-tengah tu? Apa dia? Maknanya madi juga, bukan mudhari. Maksud dia telah pukul kan. Oleh Zaid. Telah pukul. Ya, dia fi'il madi. Fi'il mudhari nanti kemudian ada fi'il mudhari dia. Jangan risau. Qalilan fasara jawalan. Apa maksud tu? Sabar. Apa dia maksud? Ingat tak? Qalilan fasara jawalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bu. Sabar sekejap. Yang mudhari nanti ya. Ini kalau kita faham, Zaid telah dipukul. Betul tak? Duriba Zaidun, Zaid telah dipukul. Betul tak? Boleh. Cara kefahaman tak ada masalah. Zaid telah dipukul. Itu kefahaman. Yang penting dalam contoh ni kita tak tahu siapa yang pukul Zaid. Itu yang penting. Kan? Yang penting kita faham, tak tahu siapa yang pukul. Tiba-tiba aku demam kena kan. Bengkak belakang. Contoh. Itu memang bina majhul. Tengok. Siapa pukul ni? Duriba. Tu. Itu mana duriba. Tapi kalau kena tengok ada orang belakang, dia yang pukul, itu bukan bina majhul, itu memang zahir dia punya pemukul dia. Okey. Kalau Ali telah pukul Zaid, macam mana Ustaz? Ali telah pukul Zaid contohnya Ustaz. Itu contoh biasa. Itu contoh fa'il maf'ul. Ya. 3 lah. Itu daraba Aliyun Zaidan. Yang kita baca tu. Itu biasa. Itu dipanggil fi'il bina ma'ruf. Dr. Baru ada lagi? Ya, Assalamualaikum. Pinjam nama oleh orang yang dikenal kan? Boleh pinjam nama sekejap? Boleh saya pakai saya. Bagus tu, nama baik. Tapi bab pukul-pukul ni tak buat ke? Tak apa. Dulu masa Ustaz mengaji, ada seorang kawan Ustaz nama Zaidun. Bila nama Zaid, memang kebetulan nama Zaidun. Bila ngaji Nahwu Sharaf ni, memang tak ada pisah dengan Zaidun. Telah duduk Zaid, telah masuk Zaid, telah keluar Zaid, telah makan Zaid, semua okey lagi. Dia yang paling dia tak tahan, bab pukul. Ustaz kata telah pukul lah oleh Zaid. Zaid kena pukul. Dia kata tak ada jadi, aku je kena ni. Kan? Dia mengaji hanya 2 tahun sebab contoh dia daripada kelas Al-Qismu Awal, Qismu Sani, Qismu Salis, semuanya contoh dia. Kena pukul, kena apa semua. Dia kata tak, dia kena berhenti. Berhenti sungguh. Ya Allah. Tapi ada sebab lain lagi lah kan. Tapi cuma dalam bab Nahwu Sharaf ni banyak contoh nama dia. Kena pukul Zaid, kena makan Zaid, kena macam-macam Zaid. Dia kata, macam mana kebetulan nama dia? Okey. Yang tadi tu bina ma'ruf. Ustaz, boleh saya Ustaz laju, saya tak ikut ni. Lepas tu duduk kat rumah banyak sangat distraction. Ustaz, ni kita belajar pasal naib fa'il. Maknanya pengganti fa'il. Ustaz cakap tadi pelaku tidak diketahui. Betul? Betul. Maf'ul dia
maf'ul ke Ustaz berada? Maf'ul maknanya maf'ul. Maf'ul tu yang tidak disebut pembuat. Maf'ul tu kalau perkataan duriba Zaid tu yang mana satu maf'ul dia ni? Maf'ul lilladzi la yusamma fa'ilu ila Zaidun. Zaidun tu maknanya yang kena pukul dia Zaid, bukan Zaid yang memukul. Tak tahu siapa yang pukul Zaid atau Zaid kena pukul. Itu saya confused. Tak tahu siapa yang pukul, yang kena pukul memang Zaid. Oh, maknanya Zaid sini mangsa yang kena pukul lah. Yes. Oh, okey. Mangsa yang pukul. English pun nak berhenti itu English. Okey. Victim. Zaid jadi victim lah. Zaid yang pukul. Tapi bila Ustaz kata terjemahan dia telah dipukul akan Zaid, maknanya itu yang saya confuse perkataan akan Zaid ni. Maknanya Zaid yang jadi mangsa, kan? Betul. Tapi perkataan akan, ingat akan tu itu yang confuse sebab Ustaz kata telah dipukul akan Zaid. Betul. Maknanya telah dipukul kepada Zaid lah. Zaid jadi mangsa sebab perkataan akan tu macam Zaid yang jadi dia punya pemukul pelaku dia lah. Tak mungkin. Akan hanya kena. Penerima. Zaid yang kena. Oh, Zaid yang kena. Itu sebab yang kena. Oh, Zaid yang kena. Sebab topik kita sekarang ni topik naib fa'il. Dia duduk di tempat fa'il. Tapi sebenarnya dia maf'ul. Dia maf'ul. Itu yang confuse. Tapi dia punya apa? Ustaz kata sebab dia fi'il madhi, sebab huruf akhir dia baris atas. Okey, betul. Tapi huruf awal dia jadi baris depan. Okey. Duriba sebab dia fi'il madhi sebab huruf ba tu baris atas. Fi'il madhi. Betul. Yang dot doraba ni duruba ni baris depan. Betul Ustaz. Betul. Sebab apa ni baris depan? Okey, bagus soalan tu. Allahuakbar. Pada Ustaz, orang yang boleh mencetus soalan, mencetus kesimpulan, itu ada satu kefahaman yang bagus. Alhamdulillah. Boleh membuat soalan, menyatakan soalan dan membuat kesimpulan ringkas, itu ada satu kelebihan Allah bagi. Alhamdulillah. Okey, baik. Fi'il madhi yang bina majhul ataupun nanti fi'il mudhari' bina majhul, dia ada kelainan segi baris, iaitu ta'rif dia mestilah dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Catat yang tu. Fi'il madhi dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Kasrah ke? Okey. Untuk fi'il madhi dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Ulang Ustaz. Ya. Ulang balik. Untuk fi'il madhi bina majhul, nak kenal dia mesti dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Boleh kemas dan simpan maklumat tu. Dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Fi'il madhi memanglah akhir dia fathah itu tak jadi topik dah sebab kita dah tahu asal kan. Sekarang ni kita nak tahu yang spesifik ni itulah majhul. Majhul untuk madhi mesti dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Nanti jumpa perkataan apa? Duriba, kutiba, julisa, wa'ida, khurija. Apa lagi? Sebut quri'a. Semua yang Ustaz sebut tu semua kena terjemah dibaca, dikeluarkan, apa lagi? Diduduk. Okey, maksudnya tak kalimah fi'il madhi saja, yang huwa tu je lah kan Ustaz. Dia tak masuk lagi dhamir lain lah. Ya. Maksudnya begitu kan yang baris di atas tu? Seluruh fi'il madhi yang 14 tu, seluruh fi'il madhi yang 14 tu semuanya dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Yang ni okey, yang satu ni duriba yang dia yang satu yang mufrad tu kan. Nanti jumpa duriba, duribu, duribat, duribata, sampai 14 semua sama kaedah dia. Okey, masih Ustaz. Ya sama.
Dan semua tu Ustaz yang saya yang kita boleh kalau boleh saya ringkas kat sini lah kalau saya salah Ustaz betulkan lah. So kalau perkataan duribat ni maknanya ni 3 wazan dha, ra dan ba. Betul Ustaz. So nak kena ada fi'il madhi sebab ujung akhir huruf akhir dia ba baris atas. Okey. Yang Ustaz kata tadi kalau Ustaz kata tadi kalau fi'il madhi dhamma di awal, dot tu huruf dot tu baris depan lah. Bawah. Baris atas, baris depan. Yang huruf ra tu baris bawah. Ya. Betul. Betul. Fi'il madhi dhamma di awal perkataan huruf dot tu baris depan. Dan kasrah sebelum akhir maknanya huruf ra tu baris bawah. Betul. Sebab ba tu baris atas sasah yang ni fi'il madhi. Betul. Ustaz. Itulah saya tepat sekali. Lengkap. 100% Ustaz bagi markah. InsyaAllah. Tapi itu untuk fi'il madhi bina majhul. Ya, betul. Sebab ada juga daraba fi'il madhi juga, tapi fi'il madhi yang pembuatnya jelas kan. Ya. Tadi ingat dah Ustaz sebut nama ma'ruf tadi kan? Ustaz terhenti kat situ kan? Sebenarnya Ustaz nak sambung kat situ, tapi dia uraian ni dulu, nanti Ustaz pergi kat situ. Ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil passive. Apa dia? Passive. Passive. Okey, baik. Alhamdulillah. Apa dia tu? Tu, baik. Baik. Jadi untuk fi'il madhi bina majhul kita nak berhenti dah lagi berapa minit ni? Ustaz dah 5-6 minit lagi insya-Allah. Jadi untuk fi'il madhi apa tarikh Ustaz bagi tadi? Dhamma awal, kasrah akhir. Kasrah sebelum akhir. Sebelum akhir. Jangan salah tarikh Dhamma awal, kasrah sebelum akhir. Akhir memang fathah dah tu tak boleh ubah dah sebab fi'il madhi. Okey. Jadi kita bawalah kataan apa pun semua kita guna kaedah yang sama. Tu Ustaz sebut contoh tadi duriba, kutiba, nusira, julisa, zuhiba. Semua samalah. Kita boleh ubah. Jadikan majhul. Dan bila ubah begitu, barulah kita terjemah dengan makna di. Dikeluarkan, dimasukkan, didudukkan. Kalau quri'a mana quri'a? Dibaca kan? Dibaca. Macam itulah kita cara kita nak terjemah lah. Kita tahu ni bina majhul kena makna di lah. Okey, habis. Ustaz, qaimah. Qaimah. Wa'imah. Orang sebut wa'imah Ustaz. Wa'imah tu dia. Okey, yang mana satu ni? Datuk Makhilo. Ustaz dah saya faham. Malam Zaid didirikan tu. Sekarang kita belajar tak boleh kata qaimah Zaidun. Betul tak? Kalau qaimah maksudnya orang yang berdiri. Qaimun orang yang berdiri. Kalau Zaid didirikan orang jadi apa? Zaid didirikan. Qaimah. Daripada qamah tu. Qaimah Ustaz. Qaimah. Beli untuk makan tengah hari ke yang ni? Macam mana? Soalan Datuk Akhir memang Ustaz pening. Siapa tu makan kat mana tengah hari tu? Okey. Dia sebab fi'il yang ada alif kat tengah ni susah lagi. Qama. Kalau qama ma'ruf. Qamu. Sebab alif dia tak boleh terima baris. Takkan kuimah kot. Mana? Ustaz tekan tu kat situ. Memang Ustaz tak reti tu. Tak apa. Nanti ada. Sebab dia perkataan dia ada alif kat tengah. Alif dia tak boleh terima baris. Takkan kita nak baca kuimah kan? Kuimah tak boleh. Okey, soalan tu Ustaz tangguh. Jawapan tu Ustaz nak kena tanya kawan-kawan Ustaz. Ustaz tak bimbang sebab apa? Ustaz ada kawan-kawan Ustaz yang pakar-pakar nahu ni. Lebih kurang dekat 10 orang. InsyaAllah. Teruskan Ustaz. Dan kawan-kawan Ustaz ni, mereka ni memang mahir-mahir lah. Dahsyat-dahsyat mereka ni. Lebih kurang dekat 10 orang. Jangan bimbang insya-Allah.
Baik. Nanti Ustaz tanya lah macam mana nak jadikan qama tu kepada bina majhul. Okey. Okey. Okey, kalau yang daraba itu adalah bina ma'ruf. Itu biasalah bina ma'ruf. Daraba Zaidun. Itu bina ma'ruf. Tapi kalau duriba Zaidun ini bina majhul. Ingatlah, kalau bina ma'ruf dia baris dia biasa. Daraba, jalasa, zahaba, wa'ada, qatala. Itu bina ma'ruf. Kita tahu dia punya pembuat dia. Daraba Zaidun, telah pukul oleh Zaid. Nasara Zaidun, telah menolong oleh Zaid. Kita tahu. Dia punya fi'il fa'il kita tahu. Tapi kalau bina ma'ruf, bina majhul disembunyikan. Duriba Zaidun, dipukul akan Zaid. Pemukul dia bukan mertun tu disembunyikan. Mana orang yang memukul tu disembunyikan. Tak tahu apa. Okey. Duriba Zaidani maksudnya apa? Baru kat situ kita nak. Tak bergenjak lagi. Nak habis kan? Duriba Zaidani maksudnya apa? Dah dipukul akan dua Zaidan. Dua orang Zaidan. Dua Zaid. Okey, telah dipukul akan dua orang yang bernama Zaid. Duriba Zaiduna. Telah dipukul beberapa orang ramai orang bernama Zaid. Ya, telah dipukul akan beberapa orang yang bernama Zaid. Duribat muslimatun. Duribat. Dah dipukul. Beberapa orang perempuan Islam. Berapa muslimat Islam. Perempuan Islam. Ya, betul. Nampak? Kita dah boleh maknakan. Telah dipukul beberapa orang Islam perempuan. Duriba rijalun. Dah dipukul. Beberapa orang lelaki. Ramai lelaki. Dipukul akan ramai lelaki. Ramai lelaki itu. Maknanya lelaki itu semua kena pukul. Ya, betul lah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur boleh faham tu. Kena pukul sebab apa tak tahulah. Okey, baik. Duriba abuka. Ni parah ni. Dah dipukul akan bapa kamu. Dah dipukul akan bapa engkau. Bapa kamu. Kalau dapat berita ni kita dah senang hati kalau dipukul bapa engkau. Terkejut dan kita akan menjadi pembela. Kita sebagai anak akan jadi pembela sebab bapa orang beritahu bapa engkau kena pukul. Akan kita nak tunggu lagi kan. Kita mesti bagi cari siapa yang pukul. Tu. Ni sebagai contoh je. Duriba abuka telah dipukul akan bapa kamu. Bapa engkau. Bapa kau. Tu bapa engkau. Bapa engkau. Itu yang cerita Piramli ke apa? Ni bapa engkau, ni kepala engkau, kalau bapa engkau. Dia guna ni. Ingat cerita apa? Bujang lapuk. Bujang lapuk kan? Yang ada bagi-bagi. Ni bapa engkau, ni kepala engkau, ni kepala macam itulah. Wallahu alam. Okey. Jadi abu kau dan bapa engkau telah dipukul akan bapa engkau. Duriba Ahmadu. Nak tutup lah. Duriba Ahmadu. Telah dipukul akan Ahmad. Telah dipukul akan Ahmad. Dia ismul lazim yang sharif. Dia i'rab dia dengan dhammah. Sebab topik kita masih lagi yang asal iaitulah isim-isim yang dibaca dengan rafa, iaitulah naib fa'il ataupun dipanggil maf'ul lazim la yusamma fa'ilu. Sampai kotak tu mubtada khabar minggu depan. Lagi banyak ini benda nak cakap. Mubtada khabar. Boleh semua? Insya-Allah. Insya-Allah. Bersemangat ke tak semangat? Semangat tak? Semangat. Insya-Allah. Semangat insya-Allah. Masih bertahan Ustaz? Masih bertahan. Allahu akbar. Insya-Allah. Okey, insya-Allah. Dalam seminggu ni kuatkan, banyakkan berdoa. Kuatkan hati, kuatkan hati. Dapat terus belajar, yang tu yang penting lah. Doakan semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, Allah beri kesihatan dan beri kemampuan kepada kita untuk belajar bahasa Arab dan memahami Quran insya-Allah.
Mungkin peringkat-peringkat awal ni kita belajar macam ni. Nanti satu hari kita akan fokus kepada ayat Quran. InsyaAllah. Bila kita dah fokus ayat Quran nanti, masa itulah kita akan sebut fi'il, fa'il, maf'ul, majhul, ma'ruf, mubtada, khabar. Masa tu kita akan tahu apa benda bahan-bahan yang kita dah belajar ni dipraktikkan pada ayat Quran dan hadis Nabi, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada ustaz sendiri. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa amin bil khair. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih.